Assalamualaikum dan salam muhibah. Anda sedang menyaksikan Inklusif dan kami bawakan sekali lagi Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamed, Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Portfolio Ekonomi. Datuk Seri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana hadir sekali lagi untuk kesekian kalinya. Terima kasih banyak. Kita mulakan Datuk Seri dengan isu yang dekat dengan hati nurani rakyat, khususnya dalam konteks kenaikan harga. Namun kita juga tahu bahawa ia merupakan satu fenomena global pasca COVID kerana inflasi ini juga dialami oleh negara-negara lain termasuk UK, US dan juga Turki. Dalam keadaan sedemikian, kita memahami ini sebagai sebuah negara yang poros dan kita berinteraksi dengan pasaran antarabangsa, memberikan tekanan terhadap kos. Apa yang boleh kita pelajari dari pengalaman ini untuk kita memastikan tindak balas kerajaan ini benar-benar dapat membantu meredam kesan daripada kenaikan harga ni, Datuk Seri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inflasi ataupun kenaikan harga diukur melalui satu indeks bernama Indeks Harga Pengguna ataupun IHP, dalam bahasa Inggerisnya CPI Consumer Price Index. Jadi angka terkini ialah 3.2% bulan Disember yang lalu. Di Malaysia ni kadar inflasi rendahlah 2%, dan pada tahun 2020 kadarnya negatif 1.2%. Jadi kadar inflasi ini satu angka yang kita pantau dengan rapi. Lebih lagi lah kita baru lepas ada COVID, rakyat tertekan, hilang pekerjaan, lepas tu banjir pula. Jadi sekarang harga ayam umpamanya. Kita ada jawatankuasa Majlis Tindakan Kenaikan Harga Sara Hidup ataupun NAKOL, dipengurusikan sendiri oleh Perdana Menteri. Dibuat keputusan untuk sekarang ni harga siling ayam ialah RM9.10, dikurangkan kepada RM8.90, 20 sen pengurangan. Kita sedia maklum bahawa kos untuk mengeluarkan ayam itu meningkat dengan ketara oleh kerana kenaikan dalam makanan ayam. Makanan ayam ni komponen terbesar 60% ialah jagung 40%, soya 20%, 60%. Kenaikan yang mendadak di seluruh dunia. Oleh kerana barang-barang ini diimport dan harga naik, sudah pasti kos makanan meningkat. Jadi apa yang berlaku ialah pengeluar-pengeluar telah oleh kerana mereka kosnya tinggi, maka harga pun meningkat. Itu sebabnya kerajaan telah menetapkan harga siling RM9.10. Tapi oleh kerana ayam ni protein yang terpenting bagi rakyat Malaysia, yang paling murah banding ikan, daging lembu, daging kambing, maka kerajaan ambil keputusan untuk mengenakan ataupun menetapkan harga bumbung, harga siling RM8.90 untuk bantu rakyat. Ini menunjukkan keperhatian kerajaan pada rakyat. Selain itu juga ada program jualan keluarga Malaysia yang kerajaan sudah memutuskan, kalau sebelum ini bulan Februari ni habis. Sekarang ini kerajaan sudah putuskan untuk melanjutkan program tersebut. Jadi inilah tindakan-tindakan menunjukkan keperhatian kerajaan. Benar, inflasi ini satu fenomena global, seperti di Amerika, 7% bulan Disember lalu, dalam lebih 30 tahun, tertinggi dalam lebih 30 tahun sebagai contohlah. Jadi ini fenomena global, tapi rakyat dalam keadaan COVID, dalam keadaan pasca banjir ini rasa tertekan. Maka Perdana Menteri telah pun buat keputusan untuk memanggil mesyuarat Majlis Tindakan Sara Hidup ini, dan keputusan telah pun dibuat. Ini menunjukkan keperhatian kerajaan. Itu ayam. Kita sudah maklum bahawa kita ada sayur, ada ikan, dan banyak lagi bahan-bahan lainlah. Tetapi sekurang-kurangnya dengan tindakan tersebut, maka ini akan dapat meredakan rakyat, dan kita harap ini akan dapat menstabilkan harga dalam negara kita. Datuk Seri, betulkan saya kalau saya salah faham, dalam konteks NAKOL misalnya tadi digambarkan tindakannya adalah dengan mengawal harga, dan kita tahu kita masih bergantung kepada import dalam konteks jangka masa panjang. Apakah masih di dalam NAKOL untuk menyusun semula struktur ekonomi, ataupun EPU sedang menilai misalnya dalam konteks keselamatan makanan yang perlu dilihat secara lebih meluas daripada sekadar menjaga harga-harga pada peringkat pintu masuk? Kita ada tindakan jangka pendek, tindakan jangka panjang. Untuk menetapkan harga siling 20 sen lebih rendah daripada harga siling sebelumnya. Satu langkah jangka pendek yang perlu diambil untuk memastikan kesejahteraan rakyat dapat terpelihara, keluarga Malaysia terpelihara. Kalau kita tengok kepada kos pengeluaran ayam ni, kira-kira 70% adalah kos makanan, 70%. 14% lebih kurang kos anak ayam. Jadi dalam konteks jangka panjang, jangka panjang perlu kita lihat cara-cara, kaedah macam mana untuk kita mengurangkan kos. Kerana kalau
kos tu tinggi, tak turun lah daripada kos harga jagung dan juga soya sekarang ini, sudah pasti ia akan terus berada pada tahap yang tinggi. Maka para pengkaji kita lah perlu lihat kepada makanan gantian, ya. Bukan senang. Penyelidikan dah lama dah buat dah, bukan benda baru, ya. Tapi umpamanya kita ada PKC, mana PKC ini daripada kelapa sawit umpamanya, yang boleh digunakan sebagai gantian kepada. Jadi para pengkaji universiti perlu lihat perkara inilah. Satu lagi ialah kerajaan sudah pun membenarkan pengimportan ayam bulat umpamanya, ya. Sebelum ni ayam yang kerat, ya, kerat. Jadi itu sudah tindakan sudah diambil, dan kita buka kepada lebih banyak negara. Jadi apabila ayam itu diimport ke Malaysia, bekalan kita di Malaysia ni penggunaan ayam ke 65 juta ekor sebulan, ya. Itu lebih kurang penggunaan kita. Maka dalam keadaan tertentu sekarang ni, ya, apabila harga makanan meningkat, ya, pengeluaran rasa tertekan, ya. Jadi kena ada langkah-langkah jangka panjang. Bukan saja ayam, tapi sektor pertanian umumnya, kerana kita tanah terbiar dan lain ini bukan perkara mudah lah. Dah lama, ini bukan perkara baru, ya. Ada beberapa bahan makanan tu memang tak boleh diganti pun, ya. Umpamanya kita gandum, ya, kita makan roti canai, ya, roti bom dan lain-lain, ya. Jadi gandum ni kita terpaksa kita import. Gula pun kita mungkin tidak kompetitif dalam gula, maka kita perlu terpaksa terus mengimport gula, kecuali kita gunakan gula Melaka dan lain-lain bahan. Jadi apa pun perlu kita cari satu penyelesaian yang jangka panjang, yang mampan, ya, untuk menstabilkan harga makanan supaya dapat mengawal kenaikan harga. Dan satu lagi ialah kalau lihat ikan-ikan ni, aquaculture mempunyai potensi cukup besar. Aquaculture ni harganya agak stabil. Ikan keli, ikan patin, ya, ataupun ikan tilapia, ya, sekitar kalau ikan keli itu RM8, ikan tilapia mungkin RM10-12, patin RM12-13. Jadi agak stabil. Kalau kita bandingkan ikan kembung ke ikan tenggiri ke umpamanya, ikan senangin ke, harga itu turun naik. Jadi itu antara langkah-langkah jangka panjang. Jadi membiasakan rakyat kita makan umpamanya ikan air tawar yang harganya lebih stabil daripada ikan laut. Ikan laut ni banyak bergantung kepada tangkapan. Dan tangkapan pun semakin lama semakin mengecil, ya, tangkapan laut ni. Tapi aquaculture ni potensi kita cukup besar. Ini antara langkah-langkah jangka panjang. Jadi yang pertama, langkah jangka pendek, tindakan yang telah diumumkan Perdana Menteri, iaitu untuk mengurangkan harga siling ayam, ya, membenarkan import ayam bulat. Itu langkah-langkah jangka pendek. Jangka panjang perlu kita lihat kepada macam mana tingkatkan bekalan ikan, ikan air tawar, bagaimana kita nak tingkatkan pengeluaran sayur-sayuran dengan umpamanya sekarang ni kalau kita cakap kepada petani, ya, setengah-setengah petani itu dia sewa tanah negeri umpamanya setahun saja. Ya, kalau 5 tahun 10 tahun, maka dengan adanya ketentuan itu mungkin bekalan sayur akan bertambah. Ini dapat menstabilkan harga sayur. Ya. Datuk Seri, yang datang bersekali dengan pasca COVID ini, bila melihat realiti satu perkara tadi, kita telah bereskan tentang kenaikan harga dan inflasi. Pengangguran juga nampaknya datang umpama satu package dengan realiti pasca COVID ini. Dan kita melihat laporan Bank Negara misalnya, kadar pengangguran kita yang agak besar. Dan dalam hal yang sedemikian, isu yang lebih mendasar di situ adalah soal mismatch. Kerana pekerjaan juga belum dapat dipertingkatkan seperti pre-COVID. Dan kita juga melihat bagaimana teknologi mengubah tawaran pekerjaan dan bentuk pekerjaan. Mismatch ini kelihatannya suatu cabaran yang besar dalam keadaan seperti kita tidak menawarkan bidang kepakaran dan skill set yang diperlukan oleh industri. Bagaimana portfolio Datuk Seri melihat cabaran? Pertama, saya nak sikit tentang keadaan pengangguran. Yang kedua, kita cakap sikit tentang mismatch lah. Pengangguran ni pada Mei tahun 2020
paling tinggi 5.3%. Okey. Ya, sekarang ini sekitar 4.3%. Ya. Bulan November itu angka terkini. Yang menganggur kira 700,000. Jadi COVID ini memberi kesan, ya, apabila tutup ekonomi kita sebahagian daripada tempoh tersebut, apabila syarikat-syarikat tutup, sektor pelancongan terkesan, sektor penerbangan terkesan dengan teruk, maka ramai yang menganggur. Ya. Jadi sekarang ini alhamdulillah, ya, kita yakinlah apabila ekonomi ini pulih bulan November ialah 4.3. Kita yakin tahun ini mungkin stabil di sekitar 4% lah, itu jangkaan kita dengan pemulihan ekonomi 5.5 hingga 65% itu, maka ada pengangguran akan berada di sekitar 4%. Itu secara umumnya. Tapi kalau kita pergi kepada mismatch tadi, mismatch ini biasanya dirujuk kepada para graduan universiti umpamanya. Ya. Sekarang ini kalau mengikut perangkaan terkini terdapat lebih 160,000. Itu angka rasmi, mungkin lebih lagi yang sebenarnya mungkin di bawah ni, tapi mengikut angka rasmi 165,000 lah bilangan siswa yang menganggur pada masa ini. Ya. Ya. Jadi isunya mismatch ini bermakna graduan ada kelayakan tentu, mungkin dia engineer umpamanya, bidang tentu, dia kerja dalam bidang lain, ya. Ataupun kalau graduate ni kita kata pekerja mahir lah, tapi dia kerja bidang yang tidak sesuai dengan kelayakan. Jadi itu mismatch. Ya. Satu lagi aspek mismatch ialah keperluan industri itu berbeza dengan apa yang dikeluarkan oleh Tibet umpamanya. Ya. Masih lagi masalah dalam negara kita ni. Ia akan menjadi masalah. Kalau talent, bakat itu pentinglah untuk menjana peluang pekerjaan. Jadi ini perlu ditangani. Ya. Dengan kita ada satu Tibet Council, fungsi kepada menteri, harus ada satu penyelesaian yang mampan. Ya. Dan satu cara nak selesai ialah untuk menarik pelaburan lebih banyak lah. Tahun lepas pelaburan meningkat dengan mendadak, 220 bilion luluskan oleh MIDA. Jadi sekarang ini kita perlu pastikan pelaksanaan projek di MIDA ada pacu satu institusi untuk menjadi pemangkin kepada pelaburan luluskan ini. Jadi ini perlu mana kena pastikan projek-projek luluskan oleh MIDA itu laksanakan. Ya. Itu satu sudut. Satu sudut lagi ialah kita nak jadi sebuah negara berpendapatan tinggi 2025. Ya. Mana gaji kita perlu naik, ya. Seringkali kita dengar rintihan daripada para graduan, ya, yang menerima gaji RM1,500, RM2,000 dalam khususnya yang bekerja di Kuala Lumpur, ya, Ya. dengan RM2,500 itu tertekanlah walaupun kita seorang bujang. Jadi maknanya jangka panjang, ya, bukan panjanglah, sederhana, dan panjang perlu kita tingkatkan pelaburan yang berkualiti. Dan itu menuntut kita untuk bekerja sungguh untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang lebih kompetitif, ya. Alhamdulillah lah tahun lepas pelaburan cukup membanggakan, dan kita ada Infineon umpamanya mengumumkan pelaburan tinggi, sebuah syarikat Ryzen daripada China umpamanya ada pengumuman, ya. Jadi tahun lepas tu alhamdulillah. Jadi tahun ini kita perlu pastikan apa yang dihasratkan itu terlaksana tahun ini. Dan perlu juga, ya, institusi pengajian tinggi kita, kalau kita bercakap dengan institusi pengajian tinggi, mereka menyatakan mereka mampu untuk mengeluarkan keperluan industri, tapi kita cakap pada industri pula dia kata tak begitu. Ya. Bila mereka ada bidang-bidang tertentu dalam bidang IT yang specialized umpamanya, dalam cyber security ke artificial intelligence ke big data analytics umpamanya, yang syarikat-syarikat melabur dalam negara kita, mereka mengatakan mereka tak cukup kepakaran bidang. Jadi itulah antara mismatchnya. Mismatch antara keperluan industri dengan apa yang dikeluarkan oleh TVET kita, mismatch antara graduan yang dikeluarkan oleh universiti dengan pekerjaan yang mereka perluhi di luar sana. Ya. Mismatch dari segi gaji yang rendah, gaji permulaannya. Ini isu-isu yang struktural, sebahagiannya sebab oleh COVID, ya. COVID dah maju lah. COVID ni hampir 2 tahun, ya. Ya. Maka bila ekonomi ini pulih, ya, insya-Allah, ya, peluang pekerjaan akan bertambah. Tapi yang menjadi keutamaan, kerana kita 2025 dia berharap ke 12 nak jadi sebuah negara berpendapatan tinggi. Ya. Dan tinggi bermakna produktiviti kita, dari segi kemahiran kita, kelayakan kita, pelaburan dalam negara kita. Itu sebabnya
problemnya sekarang ni kita rasa kita ialah untuk menarik pelaburan yang berkualiti. Berkualiti mana teknologi yang tinggi, kemahiran yang tinggi yang membolehkan syarikat tersebut bayar gaji yang lebih tinggi. Kita tak mau umpamanya talent, bakat kita keluar negara mencari peluang pekerjaan. Kita sebaik mungkin nak yalah yang keluar tu akan ada dalam sebuah dalam dunia yang global ini. Tetapi kita nak pastikan bahawa lebih ramai rakyat Malaysia yang belajar dalam negara ataupun belajar dalam negara bekerja dalam negara kita. Itu menjadi matlamat kerajaan. Itu menuntut kita untuk meningkatkan pelaburan yang berkualiti, menuntut kita untuk pastikan bahawa institusi kita mengeluarkan graduan untuk memenuhi keperluan industri. Datuk Seri menyebut tadi soal sasaran kita 2025 untuk menjadi negara berpendapatan tinggi. Kalau tak salah saya, akhir tahun lalu Datuk Seri menimbulkan soal tindak balas kita bagaimana menangani miskin tegar. Kerana threshold kemiskinan kita juga sudah dilihat dan dikaji semula. Jadi ini suatu cabaran untuk kita mencapai status pendapatan negara berpendapatan tinggi. Di waktu yang sama kita masih lagi ada fenomena miskin tegar yang juga menjadi cabaran hambatan kepada Malaysia, Datuk Seri. Tema RM ke-12 ialah keluarga Malaysia makmur, inklusif dan mampan. Makmur kita tahulah, tambah pendapatan, pekerjaan berkualiti. Inklusif maknanya kita berkongsi kekayaan. Maknanya kita tak mau jurang antara yang kaya T20 yang tinggi itu dengan bawah ni cukup besar. Kita nak pastikan bahawa di antara kawasan-kawasan di Malaysia, Pantai Timur, Semenanjung ke Sabah, Sarawak dan kawasan lain. Jadi itu menjadi matlamat kita, nak kurangkan jurang. Tapi dalam konteks miskin tegar, bermakna kalau ikut ukuran sekarang lah, mengikut pendapatan 2019, keluarga suami isteri dan 2 orang anak, 4 orang itu pendapatan keluarga ialah 1169. Jadi mana-mana keluarga yang mak dan ayah dan 2 anak pendapatan bulanan 116 ke bawah definisi sebagai miskin tegar. Jadi matlamat kerajaan ialah 2025 nak hapuskan miskin tegar. Yang betul-betul miskin ni, maknanya cukup-cukup makan. Jadi ini satu agenda yang cukup besar bagi negara kita dan kerajaan sudah pun bersetuju. Saya sudah pergi kabinet secara prinsipnya dan bulan 3 ni kita akan mantapkan strategi. Bulan April kita jangka nak laksanakan projek ini. Projek ini berfasa. Fasa pertama ini kita sedang memilih 80 lokaliti seluruh negara. 80. Sabah 10, Sarawak 10 dan 60 lagi tu di Semenanjung, orang asli, ada miskin bandar, luar bandar, pelbagai kaum lah. Jadi ini menjadi perjuangan kita. Jadi tak guna kita jadi negara maju berpendapatan tinggi, ramai yang miskin tegar. Miskin tetap ada, mana negara pun. Negara maju ada miskin, semua di seluruh dunia ada miskin. Tapi yang kita cakap ni miskin tegar. Miskin tegar maksud pendapatan tu cukup-cukup makan lah. Kesihatan tak sempurna, rumah tak sempurna. Itu menjadi matlamat kerajaan hari ini daripada pimpinan dan menteri kita. Menjelang 2025 kita nak hapuskan miskin tegar. Jadi sekali lagi nak tekankan bahawa tak ada gunanya kita mendabik dada sebagai sebuah negara yang hebat, yang maju, yang berpendapatan tinggi tetapi ramai yang miskin tegar. Jadi kita sudah pun berbincang dengan semua kerajaan negeri dan kerajaan negeri berminat untuk menyokong kita dan kita menghadapi beberapa cabaran lah. Yang pertamanya nak pastikan bahawa yang strategi yang kita laksanakan itu menepati. Kita nak tambah pendapatan ni. Dia bukan dalam bentuk bantuan kebajikan, itu dah ada kementerian. Itu akan teruskan. Inilah untuk tambah pendapatan. Program ekonomi, nak tanam sayur ke, nak beli ikan ke, kambing ke, nak berniaga ke, nak tanam cendawan ke, nak tingkatkan kesihatan juga pendidikan. Jadi ini cadangan kita ialah program ini ialah untuk 2 tahun. 2 tahun ni rintis, ini fasa pertama ni. Mana 2 tahun kita harap strategi kita laksanakan ni berjaya untuk mengeluarkan mereka daripada kelompok miskin tegar. Ini agenda yang besar, yang penting dan kita sudah pun berbincang dengan banyak pihak dan ramai yang berminat untuk membantu kerajaan menjayakan misi ini untuk menghapuskan miskin tegar menjelang ataupun akhir 2025. Tak lama dah, kita ada 4 tahun ni lagi. Baik. Pastinya cabaran ekonomi adalah satu cabaran yang berterusan yang harus kita lihat dan ada sahaja piawaian yang boleh kita rujuk. Jadi mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain bersama Datuk Seri dalam masa-masa yang mendatang. Terima kasih Datuk Seri 20 minit bersama kami dalam Inklusif pada kali ini dan terima kasih kepada semua penonton yang mengikuti sejak mula hingga kini. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam episod yang mendatang. Assalamualaikum dan salam muhibah. Waalaikumsalam.